Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Okey, bersama saya lagi Cikgu Fairuz dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk kelas PDPR tahun 3, ya. Okey, tanpa membuang masa kita terus kepada buku teks. Ayuh murid-murid semua sediakan buku teks masing-masing. Okey, boleh buka. Okey, dah ada Okey. Dah ada. Baik, kita tengok lihat dulu standard kandungan dia ialah 1.1 mendengar dan memberikan respon, manakala standard pembelajaran 1.2.1 bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertata susila. Baik, kita lihat objektif pembelajaran pula, di mana pada akhir PDPC murid dapat bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertata susila. Manakala bagi kriteria kejayaan, murid berjaya bertutur untuk menjelaskan dan menilai suatu perkara secara bertata susila. Baik, kita lihat muka surat berapa murid-murid. Hari ini kita akan belajar buku teks jilid 1, muka surat 47, unit 8, iaitu rekreasi selamat. Tajuknya ialah seronoknya berkuda. Baik, dah bersedia semua? Ayuh, kita sama-sama mendengar dan bertutur. Dengar, cikgu baca dan kamu ikut apa yang terkandung dalam petikan teks ini bersama dengan gambar poster tersebut. Okey. Seronoknya berkuda. Semasa cuti sekolah, Encik Ismail dan keluarganya ke Taman Equestrian Putrajaya. Mereka ingin menunggang kuda. Okey, baik. Lihat paparan poster ini ada 4 gambar, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar termasuk gambar kanak-kanak perempuan yang berbaju merah ni, ada 5 gambar lah bersama dengan kuda kan. Dia menunggang kuda. Jadi kita lihat paparan gambar ataupun peralatan yang digunakan untuk menunggang kuda. Okey, gambar pertama ialah gambar topi keledar. Topi keledar. Yang mana fungsinya ialah untuk melindungi kepala daripada kecederaan. Yang mana kita tahu apabila menunggang kuda, walaupun kuda ni jinak tetapi ada kalanya pada waktunya kuda juga ialah makhluk haiwan di mana kadang-kala mungkin akan bertindak agresif. Jadi untuk mengelakkan daripada berlaku kebalangan, jadi kita perlukan sesuatu untuk melindungi kepala kita jika sekiranya kuda ini terlalu agresif ataupun dalam keadaan emosi ke marah. Jadi penunggang tu kalau terjatuh, takut-takut nanti boleh terhantuk kepala di bucu-bucu yang tajam ataupun keras. Jadi topi keledar ini membantu untuk melindungi kepala penunggang. Okey, seterusnya ialah tempat duduk. Ni kan tempat duduk dia di atas ni dipanggil sebagai pelana. Okey, pelana ni berfungsi untuk memberikan keselesaan semasa duduk kepada penunggang. Okey, kalau tak ada pelana ni, boleh tak duduk kat atas kuda? Boleh, tetapi mungkin agak sukar, boleh menyebabkan kita berasa tidak selesa dan mudah terjatuhlah. Okey, baik, seterusnya peralatan berikutnya ialah tali kekang. Tali kekang. Apa fungsi tali kekang ni? Tali kekang ni fungsi dia untuk mengawal pergerakan kuda semasa menunggang. Sebab kuda ni dia tak ada brake, dia tak ada steering, kan sebab dia makhluk. Okey, jadi perlukan tali kekang. Jadi kalau nak suruh kuda ni bergerak, mungkinlah buat begini. Kalau nak suruh berhenti mungkin kena tarik kuat sikit supaya kuda ni dia tahu apabila tali kekang ni ditarik, dia akan berhentilah. Itu yang telah diajar oleh pelatih kuda kepada kuda yang jinak ni. Okey, seterusnya kasut boot. Peralatan yang terakhir ialah kasut boot. Fungsi dia untuk melindungi kaki dan buku lali si penunggang. Okey, baik. Kita dah tahu peralatan yang digunakan untuk menunggang kuda. Okay, kita beralih kepada aktiviti. Seterusnya ialah aktiviti bertutur untuk menjelaskan dan menilai satu perkara secara bertata susila. Okey, cikgu akan bantu kamu, bimbing kamu untuk melihat gambar yang telah kamu lihat dalam buku teks ni. Okey, sama-sama. Okey, jadi kalau lihat tu dialog antara Encik Ismail ataupun ayah kepada Nasri dan Nabila ni, dia berkata sesuatu kepada anaknya. Apa yang dikatakan? Baik, kita lihat. Okey. Ya, lihat di sini. Okey. Nasri, baca poster ini. Selepas itu, kamu dan Nabila pilih topi keledar yang sesuai dengan saiz kepala. Okey, jadi ayahnya iaitu Encik Ismail berkata sesuatu kepada Nasri. Dia suruh baca poster ni, kemudian
suruh memilih topik leda yang sesuai dengan saiz kepala lah. Jadi apa yang dikatakan oleh anaknya iaitu Nasri. Nasri kata, baiklah ayah. Jadi kalau ibu bapa kita mengatakan sesuatu atau beri arahan, cakap kita kena jawab balik, jangan diam saja. Kena jawab balik dengan cara yang hormat sebagai seorang anak. Okey, dia jawab balik, baiklah ayah. Begitu caranya. Kalau ibu bagi arahan suruh pergi ambil pinggan ke susun kasut ke dalam, kita perlu cakap, baiklah ibu. Jangan memberi tindak balas yang ataupun suara yang tidak baik, yang agak kasar ataupun mendengus ataupun mengeluh. Itu tak baik. Okey, seterusnya apa lagi yang dikatakan oleh Nasri? Okey, adik, okey, Nasri mengatakan sesuatu kepada adik dia iaitu Nabila. Adik, pilih topik leda yang sesuai dengan saiz kepala adik. Okey, nampak? Dia panggil adik dia adik, bukannya dia panggil oi ke, tak, dia panggil dengan cara yang hormat, sebab yang muda disayangi, yang tua dihormati. Jadi abangnya memanggil adik dengan panggilan yang hormat. Jangan panggil adik kita ke ataupun abang kita, kakak kita dengan panggilan yang agak kasar ataupun tidak elok. Jadi seterusnya, topik leda ini, dia sambung ni, adik pilih topik leda yang sesuai dengan saiz kepala adik. Topik leda ini, kita lihat jawapannya ada di sini, di bahagian poster ni. Akan kita lihat. Topik leda ini apa? Dapat melindungi kepala daripada kecederaan. Fungsi topik leda ni lah. Ambil daripada sini fungsi dia. Cikgu tambah kata bantu sini. Dapat, kemudian salin saja jawapan, melindungi kepala daripada kecederaan. Okey. Baiklah, seterusnya apa yang dikatakan oleh adiknya. Adiknya kata, baiklah abang. Tengok, abangnya panggil nama adik, adiknya panggil nama, baiklah abang, terima kasih. Lihat, adiknya mengucapkan terima kasih sebab abangnya Nasri telah menjelaskan apa yang sepatutnya adiknya perlu buat. Okey. Kemudian apa yang abang dia cakap lagi? Adik juga perlu memakai kasut boot yang disediakan kerana apa? Kita lihat paparan dekat poster ni, kerana apa? Ni, yang ini. Kerana apa dia? Apa dia murid-murid? Ya. Salin balik, kasut boot. Kerana kasut boot melindungi kaki dan buku lali. Okey, bagus. Baiklah. Okey, ada lagi? Ini dah topik leda dah. Kasut boot dah. Ada lagi tak? Ada. Ada lagi. Ada lagi? Berapa? 2 kan? Okey, lagi 2. Okey. Kita gunakan penanda wacana dan juga kata bantu. Selain itu, kita perlu apa lagi? Kita perlu ambil yang ni, kita masukkan dalam ni. Mengawal pergerakan kuda semasa menunggang dengan menggunakan tali kekang. Okey? Nampak cikgu gunakan ni, mengawal pergerakan kuda semasa menunggang. Cikgu letak saja selepas kata bantu perlu mengawal pergerakan kuda semasa menunggang. Saya cuma tambah dengan menggunakan tali kekang. Okey, tali kekang. Okey, ada lagi satu kan? Pelana ni kita belum buat kan? Okey. Okey, kita sambung saja seterusnya. Manakala pelana pula untuk memberikan keselesaan semasa duduk kepada penunggang. Okey, cikgu ambil daripada sini poster ni. Kemudian cikgu masukkan, cuma cikgu perlu tambah manakala saja. Manakala pelana pula untuk, cikgu tambah dekat sini saja. Okey, baiklah. Untuk buku teks sudah selesai. Kita beralih pula kepada buku aktiviti jilid 1 iaitu unit 8, rekreasi selamat. Tajuknya patuhi peraturan muka surat 53. Okey, dah. Dah sedia semua? Semua dah bersedia dengan buku masing-masing? Okey, kita baca arahan yang diberi. Okey, aktiviti 1, lengkapkan dialog, kemudian tuturkannya. Kena lengkapkan dialog ni lah. Ni dialog perbualan ni. Tajuknya patuhi peraturan. Okey, kalau lihat gambar ni, lihat betul-betul gambar ni. Gambar ni di mana? Gambar ni sudah tentu berada di tempat permainan, kawasan permainan. Dia main apa tu? Kanak-kanak di situ. Kanak-kanak bermain permainan papan luncur. Dia main papan luncur kan. Sukan ni agak ekstrim yang mana memerlukan kemahiran yang sangat tinggi. Maksudnya memerlukan latihan berkali-kali untuk mahir dalam sukan permainan papan luncur ni. Jadi ayo kita baca peraturan gelanggang ini bersama-sama. Okey, nombor 1. Pengunjung diwajibkan memakai peralatan keselamatan yang lengkap ketika bermain. Perlu memakai
memakai peralatan keselamatan macam topi kelaida ni, ada pelindung siku, pelindung lutut, tapi nampak ada yang tak pakai topi kelaida kan, pelindung kepala. Jadi kalau terjatuh ni boleh berbahaya kepada kanak-kanak itu. Okey, kemudian yang kedua, kanak-kanak berumur 8 tahun ke bawah perlu ditemani oleh ibu bapa. Okey, nampak ada kanak-kanak yang masih kecil tapi tanpa ada pengawasan ibu bapa. Dia pergi saja tempat tu diam-diam tanpa perlu beri tahu pada ibu bapa. Ni agak bahaya. Yang ketiga, gunakan kemudahan yang disediakan secara berhemah. Apa itu berhemah? Maksudnya kita gunakan dengan sangat baik, dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang salah. Okey, contohlah mungkin kamu sebelum ni dah pernah pergi taman permainan kan, kamu lihat ada orang yang kanak-kanak yang bermain buaian tapi dia tak duduk pun dekat dalam buaian tu kan, dekat atas buaian tu tak, dia pergi dia pusing-pusingkan buaian tu, dia pergi macam dia gulung-gulung, itu boleh menyebabkan alat permainan tersebut mudah rosak. Jadi perlu jaga elok, gunakan secara baik, secara betul. Itulah yang dikatakan secara berhemah. Okey, yang terakhir sekali ialah segala risiko. Yang keempat, segala risiko ialah tanggungjawab sendiri. Jadi apabila kamu main di kawasan taman permainan, permainan yang sukan begini, sukan ekstrim ni, perlu sedia maklum yang mana keselamatan itu sangat penting. Jadi perlu bermain tu boleh bermain tapi bermain dengan berhati-hati. Jangan terlalu seronok sangat sehingga lupa tentang pentingnya keselamatan. Okey, kita lihat perbualan antara Imran dan kawannya. Okey, kita lihat baca sama-sama. Imran, ada pengunjung yang tidak mematuhi peraturan gelanggang itu. Pada pendapat kamu, apakah yang patut kita lakukan? Kawan Imran dia bertanya pada Imran. Kemudian apa yang Imran jawab? Okey, pada pendapat saya, pada pendapat saya, kita apa? Jadi kamu perlu respon kepada soalan yang telah diajukan oleh kawan si Imran ni. Okey. Jadi apakah jawapan dia? Jadi ada pengunjung yang tidak mematuhi peraturan gelanggang. Pada pendapat kamu, apakah yang patut kita lakukan? Kita, maksudnya kamu bayangkan kamu berada di taman permainan. Apa yang patut kamu lakukan? Kamu berada di kawasan ini, apa yang perlu kamu lakukan? Ya, murid-murid, apa jawapan dia? Apa dia? Ya, betul. Okey. Pada pendapat saya, kita perlu mematuhi peraturan gelanggang ini. Itu jawapan si Imran. Okey, seterusnya. Mengapakah kamu berkata sedemikian? So, ini kamu perlu jawab sendiri dalam fikirkan dan kamu kena jawab dalam buku aktiviti. Lengkapkan jawapan ini semua. Nanti bila dah siap, cikgu akan semak semula. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kamu pada hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan ini dalam muka surat 53 untuk aktiviti 1, tajuk patuhi peraturan bagi unit 8 rekreasi selamat. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.